Selepas ini perlawanan melibatkan peringkat kumpulan A di antara Maksak Perak dan juga Maksak Sabah. Maksak Sabah kalah lawanan semalam tentang Negeri Sembilan. Kalah 1-0 sementara Maksak Perak seri dengan Maksak Terengganu. Lawanan Kelantan juga akan berlangsung sekarang menentang Maksak Sarawak di Padang C, di Padang Kompleks Hijau Kuning MSN. Dan live saya langsung dibawakan khas di Padang A. Kita berada di Bumi Suka Menanti Alor-Star Kedah. Bermula sepak bola perlawanan melibatkan kumpulan A. Game A2 melibatkan Maksak Perak dan juga Maksak Sabah. Terus pada para penonton pasukan Maksak Sabah memakai jersey berwarna putih seluar merah, bakal menyerang dari kanan ke kiri skrin.
Manakala pasukan Perak memakai jersey warna gold akan menyerang dari kiri ke kanan skrin. Untuk maklumat semua, kita masih lagi menunggu senarai name list untuk kedua-dua pasukan. Jadi untuk setakat ini kita hanya mampu menyaksikan tanpa mengenali main-main yang sedang berada di dalam padang. Terus bola dalam kawalan jaga gol Maksak Sabah jersey 25 ini. Terus sepakan jauh dibuat. Dapat kawal tahanan Maksak Perak, namun terus sedikit unforced error di situ. Satu cubaan namun sedikit terbias. Akan baik daripada Maksak Sabah seperti tadi. Dan satu counter attack melakukan oleh Maksak Perak. Dikejar oleh winger di sana. Kemudian terus dipatahkan serangan tersebut. Oleh fullback Maksak Sabah saya kira sebentar tadi. Satu lagi gerakan daripada Maksak Sabah, jaya di baca Maksak Perak. Kemudian serangan demi serangan lihat di 3 minit pertama ini Perak bermain possess sementara Maksak Sabah cubaan menghantar long ball daripada bawah. Bayang-bayang tu nampak. Aku tak nampak sebab bayang-bayang. Terus masih lagi pengawalan sukan Maksak Sabah. Satu lagi hantaran jauh mencari winger nombor 11 ada di sini. Gagal patahkan satu lagi hantaran kurang kemas daripada main 19 untuk Maksak Perak. Kemudian berjaya satu recovery baik. Terus clearance saja daripada penjaga gol pasukan Maksak Perak. Terus berjaya mengeluarkan bola daripada zon bahaya. Perlu berhati-hati sebenarnya Maksak Perak. Maksak Sabah mempunyai main-main yang laju di hadapan, menunggu saja bola tinggi daripada bahagian bawah. Terus ada satu counter attack daripada Maksak Perak. Bawa ke depan namun terus saja jaya dihalang oleh tahanan tubuh besar daripada Maksak Sabah. 15 itu mudah saja terus melakukan clearance sepakan ke tepi. Kemudian keluar ke belakang untuk sepakan penjuru pertama perlawanan ini milik Maksak Perak. Baik, corner melambung yang tinggi. Muna terlepas seorang main di sini dan terus saja ditangkap
Offside oleh pembantu mengadil lah. Di bahagian tepi ni hampir saja terpedaya pertahanan pasukan Maksak Sabah, namun perangkap offside main Maksak Perak yang berada di hadapan sebentar tadi. Satu try daripada main Maksak Sabah, terus saja satu gol gol pertama perlawanan milik Maksak Sabah dijaringkan oleh main ini si nombor 6 untuk Maksak Sabah. Terkena menjaga gol Maksak Perak antara tadi. Dan percubaan ini terus saja dilakukan oleh beliau. Untuk gol pertama sukan Maksak Sabah. Terus Maksak Sabah melakukan satu lagi gerakan cari winger sebelah sana menjaring gol sebentar tadi. Benda berjaya kawal dengan mudah oleh pertahanan pasukan Maksak Perak. Terus hantaran daripada kapten pasukan cari main di depan namun sikit lambat pasukan Maksak Sabah. Terus ada cubaan hantaran jauh mencari winger di sebelah kanan Terus saja bijak jaga gol pasukan Maksak Sabah mengawal keadaan. Usah balapan 1-1 dengan keeper. Sekali lagi terkena. Jaga gol pasukan Perak. Mudah saja ditewaskan oleh pemain ini. Bijak gunakan peluang yang ada, tidak menyia-nyiakan. Sabah sudah leading 2-0 di 10 minit pertama, separuh masa pertama. Tentang pasukan Perak. Hadapan 1-1 dengan keeper. Silap pula clearance menggunakan kepala yang cuba dilakukan oleh menjaga gol pasukan Maksak Perak. Untuk terus saja main isi 9 ini menyempurnakan gerakan. Terus 2-0 kelebihan gol milik Maksak Sabah. Perlawanan dihentikan tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Ada sedikit kasaran dilakukan oleh jaring gol sebentar tadi untuk free kick pasukan Maksak Perak. Tinggi bukan percuma cubaan mencari forward di hadapan. Namun pasukan Maksak Sabah mempunyai barisan tahanan yang advantage dalam bola tinggi kerana ketinggian yang ada pada mereka.
Terus saja pertukaran dilakukan di bahagian penjaga gol Maksak Perak mengeluarkan main Wisnu 25, masukkan jaga gol baru jersey 1 untuk Maksak Perak. Sekarang di awal-awal perlawanan, baru saja memasuki minit ke-11, sudah pun bolos 2 gol. Namun diharapkan supaya punya gol itu tidak patah semangat dalam menempuh kejohanan yang berbaki. Lebih kurang 3 hari lagi. Terus satu serangan dilakukan oleh pihak Maksak Perak. 13 bola. Bijak main ini, cubaan berpasi, main pertahanan yang besar itu, namun jaya juga terkena kaki untuk sepakan penjuru kedua perlawanan. 2 sepakan penjuru untuk Perak, 2 gol untuk Sabah. Terus nombor 10 akan mengambil sepakan tinggi. Tak percaya sempurnakan terus saya sepakan jauh dibuat buat melakukan serangan balas oleh pasukan Maksak Sabah. Sekarang sini ya? Sekarang sini ya? Tenang. Terus saja berikan pada fullback sukan Maksak Sabah dengan kapten pasukan Muna kandas pula kerana kaki main Maksak Perak. Terus player on kata mengadil, tak ada kasaran berlaku di situ. Baik, cantik passing kepada seorang main veteran Maksak Perak di sini. Bijak mencari striker daripada sana. Muna sekali lagi main pertahanan di sini 15 untuk pasukan Maksak Sabah ini menjadi penyelamat, menghalang asakan serangan daripada penyerang-penyerang pasukan Maksak Perak. Terus ada satu kesalahan di situ. Antara Maksak Sabah. Terus sekejap cari main striker di hadapan lebarkan bola ke arah kiri. Serangan melalui winger pasukan. Terus cari support di bahagian belakang. Dan terus satu bola sambungan jauh. Ijak dipatahkan oleh main pertahanan C18 Maksak Perak. Sepakan percuma untuk pasukan Maksak Perak. Walaupun naik berapa orang main untuk membantu di kawasan
hadapan untuk support bahagian serangan. Namun lepas bola pula kapten pasukan berjaya recovery baik. Terus sekali lagi high pressure daripada main-main forward pasukan Masak Sabah. Dan terus saja ada satu kasaran dilakukan oleh kapten pasukan Masak Sabah. Terjahan dari belakang, tidak dibenarkan oleh pengadil. Itu cross. Sekali lagi main ini menjadi duri dalam daging. Halang serangan-serangan dilakukan oleh sana main penyerang pasukan Masak Perak. Sekali lagi bola dengan Masak Perak. Terus menukar arah serangan. Jadi pintas counter attack milik Masak Sabah. Seorangan pemain di ujung sana. Dan terus saja satu sliding dibuat. Jaya menghalang hantaran yang dilakukan oleh winger pasukan Masak Sabah seperti tadi. Baik sekali main itu. Rare kalau boot yang dipakai beliau. Bisa dibenarkan pengadil counter attack Masak Perak. Larian laju oleh pemain C20 ini. Mona sekali lagi berjaya dikawal main jersey 16 untuk Masak Sabah. Sepakan gol untuk Masak Sabah terus saja diambil. Mau build up daripada bawah. Sekejap cari main C12. Namun terus saja turnover. Kini milik Perak serangan pada main nombor 10 ini. Namun sekali lagi terperangkap dalam offside trap. Set up daripada barisan pertahanan pasukan Masak Sabah. Untuk makluman semua, kami di konti live streaming ini sebenarnya masih belum mendapatkan senarai nama untuk kedua-dua pasukan. Jadi sedikit susah untuk saya berikan ulasan kerana tak kenal main-main yang sedang main dalam padang ini. Namun terus ada satu cross ke tengah mencari main 10 Masak Perak. Terus saja makan try situ, namun off target pula. Sudah baik gerakan yang dilakukan bermula di bahagian kiri pasukan Masak Perak. Bijak mencari main nombor 10 yang sudah berada di ruang kosong tadi. Namun gagal disudahkan dengan sempurna. Kembali narik nafas lega main-main Masak Sabah. Usaha sepakan gol. Baik main ini, cari main di bahagian tengah. Terus melebarkan untuk flank kanan. Satu kain ke dalam. Terus cari main ini kapten pasukan. Satu lagi cubaan off target daripada Masak Perak. Namun sebenarnya pasukan Masak Perak ini sudah pula menunjukkan taring. Sudah pun 2 ke 3 serangan bertubi-tubi dilancarkan mencari gol untuk merapatkan jurang yang ditinggalkan jauh oleh Masak Sabah. Kita di 10 minit terakhir separuh pertama.
untuk jadual perlawanan lah. Selepas perlawanan ini pada pukul 9.30 akan berlangsung perlawanan di antara sukan tuan rumah Mak-Sak Kedah bakal menentang Mak-Sak Kuala Lumpur di Padang A juga. Di sini jangan ke mana-mana. Lepas ini pasukan tuan rumah akan beraksi diikuti untuk sesi petang di Padang A. Sukan Mak-Sak Sarawak akan menentang Majlis Sukan Penjara Malaysia. Tadi tu bola dengan mainan C14, satu try luar kotak. Hampir saja dapatkan gol ketiga. Namun sedikit kuat pula sepakan beliau, melepasi saja palang gol itu. Dan yang juga sedang berlangsung di Padang B, perlawanan Mak-Sak Johor menentang Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia. Dan juga di Padang C, Mak-Sak Kelantan sedang menentang Mak-Sak Sarawak. Dan di Padang D, Mak-Sak Negeri Sembilan menentang Mak-Sak Terengganu. Untuk makluman semua juga, untuk penyokong-penyokong yang berada berdekatan, Padang B terletak di Padang Mada dan Padang C juga ialah di Padang Kompleks Hijau Kuning MSN. Padang D pula ialah Padang SMK Tengku Abdul Malik. Jadi kepada minat-minat bola sepak yang berada sekitar kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, bolehlah datang ke venue-venue untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan menarik Mak-Sak Games 2023. Perjalanan yang akan berlangsung sehingga ke hari Ahad. Hari Ahad ini final jam 3 petang. Jangan lupa di Stadium Darul Aman. Jemput semua hadir kerana kemasukan percuma saja untuk menyaksikan perlawanan final Mak-Sak Games 2023 untuk sukan bola sepak. Untuk yang tanya keputusan perlawanan semalam, saya akan bacakan satu persatu. Setelah itu ada serangan daripada sukan Mak-Sak Perak. Terus cubaan gunakan peluang yang ada. Jaga gol pasukan Mak-Sak Sabah sudah pun off possession sebenarnya. Hampir saja pasukan Mak-Sak Perak berjaya mendapatkan gol pertama. Dan saya akan bacakan result perlawanan untuk hari pertama. Untuk sesi pagi bermula jam 8 pagi sebenarnya. Mak-Sak Perak menang menentang Mak-Sak Negeri Sembilan 5-0. Dan Mak-Sak Sabah menang juga ke atas Mak-Sak Terengganu 2-1. Mak-Sak Kuala Lumpur seri dengan Mak-Sak Selangor sama-sama. Tuan rumah menang, Mak-Sak Kedah menang 1-0 terhadap Mak-Sak Pahang. Majlis Sukan Polis Raja Malaysia Mak-Sak Akur kalah 2-0 dengan Mak-Sak Perlis. Mak-Sak Melaka juga kalah 1-0 dengan Mak-Sak Pulau Pinang. Mak-Sak Johor menang 3-2 ke atas Majlis Sukan Penjara Malaysia. Dan Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia seri sama-sama dengan Mak-Sak Kelantan. Untuk sesi petang semalam pula, Mak-Sak Sabah tewas 0-1 dengan Mak-Sak Negeri Sembilan. Mak-Sak Terengganu seri 3-3 dengan Mak-Sak Perak. Tuan rumah Mak-Sak Kedah seri 0-0 dengan Mak-Sak Selangor. Mak-Sak Pahang juga seri dengan Mak-Sak Kuala Lumpur. Mak-Sak Melaka menang 3-1 ke atas Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia. Mak-Sak Penang menang 1-0 dengan Mak-Sak Perlis. Majlis Sukan Penjara Malaysia seri sama-sama dengan Majlis Sukan Angkatan Tentera Malaysia. Sementara Mak-Sak Sarawak menang 2-1 ke atas Mak-Sak Johor. Kita di 5 minit terakhir separuh masa pertama. Terus satu gerakan daripada pasukan Mak-Sak Perak. Bijak jaga gol Mak-Sak Sabah ini mengesan bahaya yang sedang datang terus saja meluru untuk menyelamatkan keadaan. Jadi hero.
kepada pasukan Maksat Sabah. Baring terus jaga gol ini. Mengalami sedikit kecederaan selepas melakukan save sebentar tadi. Setakat ini hanya satu perlawanan, hanya satu pertukaran saja dibuat oleh kedua pasukan iaitu pasukan Maksat Perak telah pun menukarkan jaga gol mereka jersey 25 dengan menjaga gol jersey 1 di awal-awal permainan tadi di minit ke-10. Dan terus satu sepakan penjuru baik sebenarnya diambil oleh main 11 untuk Maksat Perak. Sabah berjaya mendapatkan kedua-dua gol ini di 10 minit pertama. Dua-duanya menewaskan keeper pasukan Maksat Perak. Sementara itu serangan daripada Maksat Perak sekali lagi dipatahkan oleh main 16 untuk Maksat Sabah. Sekali lagi menjadi duri dalam daging menghalang asakan-asakan daripada pasukan Maksat Perak. Satu lagi sepakan penjuru untuk pasukan Maksat Perak. Cuba anda mencari sekurang-kurangnya satu gol di akhir babak separuh masa pertama. Rendah saja sepakan daripada beliau. Terus berjaya mengeluarkan daripada zon bahaya. Muna masih lagi dalam kawalan pasukan Maksat Perak. Set up dari bawah. Perlu diingat amat bahaya dua orang main Maksat Sabah, nombor 6 dan juga 9. Sangat licik mereka mencari ruang dan peluang untuk menambahkan jumlah gol Maksat Sabah. Jadi itu terus ada satu serangan di bahagian winger hujung sana. Baik main ini laju, namun ada satu kasaran. Seperti ada tolakan seperti tadi. Main nombor 6 menjaring gol pertama lawanan. Dan sekarang sepakan percuma untuk Maksat Perak. Betul di hujung babak separuh masa pertama. Setelah menunggu lebih kurang 5 orang pemain jersey warna emas dalam kawasan penalti. Namun sekali lagi bijak barisan tahanan pasukan Maksat Sabah. Dan hampir saja sudah pun terkena sebenarnya. Jaga gol pasukan Maksat Sabah, namun ada hero yang sekali lagi berjaya mematahkan cubaan daripada pasukan Maksat Perak. Taman masa 2 minit.
Dan sekarang menyerang Sabah sudah berjaya mendapat bola. Terus kompos saja. Build up dari kapten pasukan mencari-cari pemain di hadapan. Berjaya dipintas fullback pasukan Mak Sak Perak, cari support bahagian belakang. Terus ke depan cari pemain nombor 10 ini. Main yang licik, lincah sepanjang perlawanan. Terus melebarkan ke bahagian kiri sedikit. Terlepas sebenarnya antara daripada beliau. Perlu settle down pemain-pemain Mak Sak Perak ini. Tenang hanya perbezaan 2 gol lah. Mereka ada lebih kurang 30 minit lagi berbaki di separuh masa kedua sebentar lagi untuk mencari peluang menyamakan kedudukan sekurang-kurangnya. Ataupun dapatkan gol kemenangan sebagai bonus. Terus ada lagi serangan Mak Sak Sabah. Sikit terburu-buru. Terus clearance dibuat dan terus dihabiskan oleh Adil. Perlawanan tamat fasa pertama. Akan berehat selama 15 minit. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini saya akan ditemani oleh saudara Zamir daripada Mak Sak Malaysia. Jadi teman mula saya. Dan jangan ke mana-mana. Mak Sak Sabah 2, Mak Sak Perak 0. Bali selepas ini.
bakal bermula separuh masa kedua. Di tangan saya sudah pun jaya saya dapatkan senarai nama untuk kedua-dua pasukan. Saya akan sebutkan dahulu player untuk pasukan Maksak Perak. Jagol Ismi Haizul bin Ismail, Hairul Rizwan bin Sabah, Khairul Mazli bin Bahrudin, Piriasami anak lelaki Kumarisan, Daniel Azim Muhammad Fauzi, Adib Ikramullah sebagai kapten pasukan, Syafiq Aris Muhammad Rizwan bin Kauzaman, Iqmal Abdul Rahim, Juhardi bin Tajul Arifin, Mior Muhammad Faiz Mior Ghazali, Asrul Khairi bin Sukri, Deventiran anak lelaki Raman, Asmawi Ahmad Zapidi, Muhammad Izani bin Mat Saleh, Muhammad Khairi bin Rozali, Muhammad Hafiz Musa, Amirul Izwan Muhammad Baki, dan juga Muhammad Rizal bin Jamal. Senarai main untuk pasukan Maksak Sabah, Nurijan bin Jamlin atau Azlan, Ahmad Syarul bin Cangkui, Akmal Johani, Aldrin Agus Jackson Taguah, Joe Maikli bin Amila, Muhammad Razi Putih, Musliadi Amdas, Muhammad Syariman bin Maksak Mukarim, Jirian Judin, Juin bin Joseph, Eric Jason Justin Mindong, Bonaventure Andy Anastasius, Hadi Charles bin Parsi, kapten pasukan Syairul Azhar bin Ture, Syahrudin Yaakob, Fred Filemon Saih, Muhammad Ikmal Akid bin Bahari, Ahmad Jaidi bin Rosli, Saman ataupun Usman Balun. Saya temani dengan Tuan Zamir daripada Maksak Malaysia akan menemani saya membuat ulasan sepanjang perlawanan di Padang A ini. Terima kasih rakan pengulas. Jadi maklumat yang baru kami terima setakat ini di Padang D, pertembungan di antara Maksak Terengganu menentang Maksak Negeri Sembilan. Maksak Negeri Sembilan mendahului dengan keputusan gol 1-0. Jadi di manakala di Padang A, di Padang Sukamenanti, keputusan Sabah, Maksak Sabah mendahului Maksak Perak dengan 2-0. Di samping kita dapat menyaksikan tendangan percuma yang diberikan kepada Maksak Perak. Oh, sayang sekali, satu peluang yang amat cantik tidak dapat dimanfaatkan oleh Maksak Perak. Walau bagaimanapun lontaran daripada Maksak Perak dan masih lagi dalam kawalan, tetapi dapat dihalang oleh pemain daripada Sabah. Jadi kepada penonton di Kedah ataupun di luar Kedah yang mana berdekatan, bolehlah datang untuk menyaksikan. Oh, sayang sekali. Sayang, 1000 kali sayang. Peluang terhidang di depan mata tapi masih belum dapat dimanfaatkan. Mungkin striker daripada Maksak Perak perlu lebih cekap. Hanya perlu menanduk sebenarnya. Hampir saya terkena. Dia gol pasukan Maksak Sabah, Saman ataupun Usman Ba'alun dengan main jersey 11 untuk Maksak Perak serta tadi Muhammad Iqmal bin Abdul Rahim. Sungguh bahaya pemain itu. Hampir saja mendapatkan gol pertama untuk Maksak Perak di awal-awal babak separuh masa kedua ini. Dalam masa yang sama kita dapat menyaksikan itu dia sekali. Oh, cekap. Satu save daripada penjaga gol Maksak Perak. Itu dia tidak membuang masa. Satu gerakan baik. Oh, Telah tertangkap pula berada dalam kedudukan offside oleh mantu pengadil linesman wanita di hujung sana. Untuk satu sepakan percuma untuk Maksak Sabah. Jaring gol untuk Maksak Sabah ialah Aldrin Agus
Jaya mendapatkan gol pertama Masak Sabah di minit ke-6 dan satu lagi gol berjaya dapatkan di minit ke-9 melalui Muhammad Razli bin Putih. Saya merasakan Masak Perak perlu lebih kreatif dalam corak serangan, memandangkan separuh masa kedua ini mungkin Masak Sabah akan lebih defensif sebenarnya. Terus ada satu gerakan oleh Masak Sabah namun bijak Hairul Ridwan bin Sabah mengawal keadaan. Harus diingat main-main Masak Perak perlu mengatur serangan dengan lebih kemas, kerana pasukan Masak Sabah sebenarnya mempunyai tanker-tanker yang functioning well di bahagian pertahanan dalam memintas ataupun mengawal gerakan-gerakan sakan daripada serangan pihak Masak Perak. Jadi selamat kala pasukan Masak Sabah hampir terkena oleh serangan Masak Perak. Itu dia serangan yang direncanakan tapi dapat dihalang oleh pertahanan Masak Sabah. Ya betul lah, C16 untuk Masak Sabah. Hadi Charles Parsi sering menjadi duri dan daging musuh dan selimut pasukan Masak Perak. Bijak mengawal keadaan, seringkali mematahkan serangan daripada Masak Perak main ini. Yang mana satu cross dilakukan dan dikeluarkan oleh pertahanan Masak Sabah. Tadi itu ada satu pertukaran dilakukan oleh pihak kem Masak Perak. 16 dan juga 12 masuk. Saya kira Jirian Sajudin untuk menggantikan Hadi Charles. Okey, saya 12 untuk Masak Perak masuk ialah Johardi bin Tajuk Arifin, pemain veteran untuk Masak Perak, menggantikan veteran anak lelaki Rahman. Saya sebenarnya tertarik dengan pemain nombor 10 daripada Masak Perak yang mana begitu lincah di atas padang. Yang kalau saya dapat katakan beliau antara merupakan mastermind di atas padang yang dengan skill dribble-nya. Kita tengok pemain sekali lagi, pemain nombor 10. Satu cross baik mencari tandakan gol. Itu dia daripada Masak Perak, daripada pemain bernombor jersey C17 untuk gol pertama Masak Perak. Asmawi bin Ahmad Zabidi bijak mengeksploitasi ruang yang ada. Betul. Satu cross daripada pemain nombor 10 yang baru saya sebutkan sebentar saja tadi. Pemain yang begitu lincah. Ya betul itu lah. Kalau kita dapat tengok replay, hanya memerlukan satu tandukan saja dan menewaskan penjaga gol. Bijak sekali main ini Muhammad Rizwan dan Kamarul Zaman untuk pasukan Masak Perak. Feeding bola sangat cantik, hanya perlu tanduk masuk saja. Memang sangat-sangat meletup gerakan serangan daripada pasukan Masak Perak seperti tadi. Terus saja 2-1. Perlahan-lahan pasukan Masak Perak mengejar, merapatkan jurang mata dengan Masak Sabah. Ada satu lagi pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Masak Perak, mengeluarkan Muhammad Iqmal Abdul Rahim dengan pemain C14 Asrul Khairi Sukri.
Itu satu lagi clearance oleh pertahanan tubuh besar Sabah itu. Serangan daripada pemain lincah ini. Itu sekali lagi daripada pemain bernombor jersey 10, Muhammad Rizwan bin Kamaruzaman. Namun sedikit salah faham, terus saja berjaya pasukan Masak Sabah mencuri bola. Cuba menukar arah serangan, jaya. Terus kepada pemain ini Aldrin Agus. Cari Jirin Judin tadi untuk sekali lagi menukar arah serangan. Oh, itu dia. Baik, larian telah pun dibuat. Jaya nak bola, namun berjaya dipatahkan. Sedikit gopo sebenarnya. Itu dia. Baik, tidak offside. Onside main ni. Asrul Khairi bin Sukri terus mencari support di bahagian belakang. Barkan bola ke bahagian tengah. Adakah cross akan dilakukan oleh, namun bermain pendek saja. Terus set up di bahagian belakang semula untuk Masak Perak. Satu kasaran namun terus benarkan pengadil main dalam advantage. Satu cross lakukan cross pendek yang dilakukan. Mencuba sekali lagi. Masak Perak memerlukan satu lagi gol untuk menyamakan kedudukan dengan Masak Sabah. Dan dengan masa yang masih berbaki, tidak mustahil. Nothing is impossible. Dalam masa yang sama, Masak Sabah perlu lebih cekap dalam mengendalikan defensif pertahanan mereka. Tadi itu ada satu cross lakukan oleh pemain nombor 10. Terus dapat untuk satu setup. Baik, lepas main ini masuk dalam kotak penalti dan kredit harus diberikan kepada penjaga gol pasukan Masak Sabah, Saman ataupun Usman Ba'alun. Berjaya menjadi penyelamat. Serangan dilakukan seperti tadi. Sudah pun lepas. Main ini sekali lagi. Bos 10 untuk Perak. Hampir saja mendapatkan assist kedua. Sayang sekali, peluang sudah terbuka luas namun tidak dapat dimanfaatkan. Gagal disempurnakan dengan baik sebenarnya gerakan yang dimulakan oleh. Saya rasa beliau hanya perlu tapping sahaja. Betul, tapping ke arah gol. Namun mungkin kerana terlalu gairah untuk mendapatkan gol. Betul lah. Satu cross baik daripada Asmawi Ahmad Zabidi mencari superstar mereka Muhammad Rizwan bin Kamaruzaman. Hampir saja mendapatkan assist kedua dalam perlawanan ini, namun kerana itu gagal disempurnakan. Kita ulang tayang gol pasukan ini dia Perak seperti tadi. Cross cantik sebenarnya daripada pemain nombor 10, pemain lincah mereka, dan berjaya ditanduk oleh pemain nombor 17. Ya betul lah. Duo maut Masak Perak 17 dan juga 10, Asmawi Ahmad Zabidi dan juga Rizwan Kamaruzaman. Baik sekali gerakan pun crossing tinggi ke far post, mencari rakan di sebelah flank kiri itu. Terus salah seorang pemain Masak Sabah dibawa keluar, main nombor 6 menjadi dua gol sebenarnya pertama. Dua sebenarnya pemain mereka, pemain mereka alami kecederaan perlu dibawa ke luar padang untuk dapatkan sikit rawatan. Dari itu terus ada pertukaran dilakukan. Nombor 3 masuk, Syarul bin Cangkui untuk menggantikan Muhammad Iqmal Akid Bahari. Antara jaring gol pertama untuk Masak Sabah. Adrin Agus dikeluarkan untuk menggantikan dengan Musliadi Amdas, jersey 10. Dan untuk makluman penonton juga,
Selepas ini akan berlangsung perlawanan di antara Mak-Sak Kedah menentang Mak-Sak Kuala Lumpur. Juga di padang yang sama, iaitu padang Suka Menanti. Dan kepada, itu dia satu terjahan kasar, terjahan keras yang dilakukan oleh Mak-Sak Sabah kepada Mak-Sak Perak. Terus pengadil memberikan kad kuning kepada pemain ini, iaitu pemain nombor jersey 12, iaitu Jerians Benjudin. Kita dapat lihat satu dangerous play yang dilakukan oleh beliau. Terus tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan untuk sepakan percuma berikan kepada pasukan Mak-Sak Perak. 18 akan mengambil sepakan percuma Muhammad Izani Ahmad Saleh untuk Mak-Sak Perak. Itu dia satu tendangan cantik daripada beliau. Sekali lagi berjaya dibawa. Baik cross daripada beliau. Adakah apakah yang sedang berlaku? Tangkap offside ataupun kekasaran penjaga gol sebenarnya. Baik sebenarnya seperti apa yang Saudara Zamir katakan. Nombor 10 untuk Mak-Sak Perak ini sangat-sangat berbahaya dengan gerakan-gerakan lincah. Saya merasakan bahawa pemain nombor 10 ini merupakan key player buat Mak-Sak Perak. Ya, betul. Banyak gerakan yang berbahaya daripada Mak-Sak Perak sebenarnya bermula daripada beliau. Betul lah, key passes yang maut sebenarnya. Memporak-perandakan barisan pertahanan Mak-Sak Sabah sejak bermula separuh masa kedua tadi. Masih lagi dalam kawalan Mak-Sak Perak. Tidak offside, terus saja dibenarkan pengadil. Cari mainan 10 ini. One-on-one dengan fullback pasukan Mak-Sak Sabah, berjaya dikalahkan. Baik sekali main namun terus ada kasaran untuk sepakan percuma Mak-Sak Sabah. Setelah itu ada satu lagi pertukaran untuk pasukan Mak-Sak Sabah, mengeluarkan Bonaventure Andy Anastasius untuk masukkan Muhammad Akmal bin Johani. Terus bagi membantu dalam melakukan pertahanan pasukan Mak-Sak Sabah. Itu dia satu lambungan tinggi yang terus mencari pemain nombor 14 di sebelah kiri. Sulkairi Sukri Cut in ke dalam. Satu terjahan belakang. terus tidak dibenarkan pengadil perlawanan. Terjahan daripada Muhammad Razli bin Putih tadi. Terus lebarkan ke arah kiri, mencari pemain bernombor jersey 23. ya betul, Amirul Aizwan bin Muhammad Baki. Terus diselamatkan oleh Usaman Baalun. Dalam masa yang sama dapat kita perhatikan terdapat dua orang pemain perlukan perhatian daripada medical team, iaitu pemain daripada Sabah. Yang mana untuk makluman penonton juga, pemain-pemain telah pun bermain sejak daripada semalam. Itu semalam telah berlangsung 2 game dan hari ini game yang terakhir untuk peringkat kumpulan.
Kita lihat yang pecahan yang berlaku tadi oleh nombor 12 Jirian Sejudin terus saja dikenakan kad kuning. Satu-satunya kad kuning dalam perlawanan ini saya kira. Terus memasuki 10 minit terakhir lawanan. Sabah masih leading dengan satu jurang mata dengan Maksak Perak. Satu lagi pertukaran untuk Maksak Sabah. 21 masuk menggantikan 2, 18 masuk menggantikan 9. Itu dia, Maksak Sabah hanya perlu bertahan sebenarnya dan tidak perlu terburu-buru. Walau bagaimanapun Maksak Perak sudah pastinya akan merancangkan sesuatu kerana perbezaan gol tidaklah banyak, hanya satu gol yang membezakan. Dan itu dia sekali lagi. Oh, sayang sekali. Sudah memasuki 10 minit terakhir. Dapat kita lihat perubahan transisi dari serangan kepada pertahanan daripada Maksak Sabah, sementara Maksak Perak telah pun pelan-pelan menunjukkan belang mereka. Asalkan daripada key player mereka nombor 10 terus saja menjadi kawan ataupun gangguan pada pertahanan Maksak Sabah. Terus keluar pula itu dia, serangan bertelik arus yang dilancarkan oleh Maksak Perak mencari ke sebelah kanan, namun dapat dipatahkan oleh Maksak Sabah. Namun masih lagi dalam penguasaan Maksak Perak kepada pemain nombor 13. Oh, satu terjahan bersih, clean tackle. Dan terus counter attack lancarkan Maksak Sabah. Cari main daripada orang kosong. Namun dapat dihalang oleh pertahanan Perak. Tidak benarkan Hairul Rizwan bin Sabah setelah tadi. Terus kosong main nombor 10. Ada dalam posisi onside. Terus clearance mengeluarkan bola pada zon bahaya. Kapten memegang bola. Namun sudah pun ada dalam posisi offside sebenarnya. Lawanan dihentikan seketika untuk free kick pasukan Maksak Sabah. Perkaran untuk Maksak Perak pula. Nombor 12 Johardi bin Tajuk Arifin menggantikan pemain nombor 18 Muhammad Aizani. Nombor 8. Maafkan saya. Pemain nombor 8. Pemain nombor 8 Muhammad Adib Ikramullah. Sudah pastinya Usah lontar ke dalam untuk Maksak Perak. Hijab main ni terkena seorang pertahanan main Sabah. Kini superstar mereka terus melakukan cross. Sekali lagi dipintas oleh pertahanan tinggi lampai Maksak Sabah. masa berbaki dalam 7 minit saja lagi, tidak termasuk masa tambahan. Jadi masih ada masa untuk Maksak Perak untuk sekurang-kurangnya mendapatkan mata penyamaan. Jadi dalam masa yang sama, serangan telah dilancarkan oleh Maksak Sabah di sebelah kanan. Musliadi Amdas Ijak terus gagal mencari rakan, namun terus set up untuk sedikit unforced error di sana. Terlepas bola. Terus saja counter attack pasukan Maksak Perak telah pun berlari. 2 ke 3 orang main forward Maksak Perak di hadapan. Berjaya mencari
Muhammad Amirul Izwan baki gol! untuk gol lah. Penyamaan pasukan Maksak Perak melalui pemain nombor 23 Muhammad Amirul Izwan bin Muhammad Baki. Betul. Seperti yang saya katakan tadi, Maksak Sabah sebenarnya hanya memerlukan untuk bermain secara defensif, tapi apabila mereka hanya walaupun seketika, inilah akibatnya menyebabkan Maksak Perak berjaya untuk mendapatkan mata penyamaan dan kedudukan terkini adalah 2-2. Maksak Perak 2, Maksak Sabah 2. Ya betul lah. Gerakan ini juga sebenarnya bermula daripada counter attack yang dilancarkan dari bahagian pertahanan pasukan Maksak Perak. Bijak mereka mengeksploitasi peluang dan ruang yang ada untuk akhirnya berjaya juga mendapatkan gol penyamaan di 5 minit terakhir. Sabah 2, Maksak Perak 2. Kita sebenarnya perlu memuji semangat perjuangan Maksak Perak sebenarnya yang bertali arus melancarkan serangan walaupun ketinggalan separuh masa 2-0, tapi berjaya bangkit. Ada sentuhan tangan nampaknya di dalam padang, namun intention sebenarnya untuk supaya bola tidak pergi jauh dibenarkan ataupun dibiarkan saja oleh pengadil berlawanan. No cut shown. Terus akan percuma untuk pasukan Maksak Perak. Sementara itu ada satu kasaran yang dilakukan oleh main pertahanan Maksak Sabah. Sudah pun nampak lebih bersemangat sebenarnya kesemua kesebelasan yang berada dalam padang untuk Maksak Perak. Sayang sekali sebenarnya Maksak Sabah hanya memerlukan mereka untuk bertahan sebenarnya. Ya, betul, hanya perlu possess the ball sebenarnya. Berbaki beberapa minit saja. Kalau mereka dapat bertahan tadi. Dari itu free kick baik. Terlepas. Jaga gol pasukan Maksak Perak. Hampir saja kita dapat lihat tambahan skor di scoreboard, namun dilakukan susulan oleh jaga gol Sakan itu berjaya menghalang main Perak menjaringkan gol ketiga dalam perlawanan ini. Terus akan berjuru untuk pasukan Maksak Perak. Dan ingin saya ingatkan kita berada dalam 3 minit terakhir. Macam-macam boleh berlaku. Perak yang bermula tanpa sebarang jaringan di fasa kedua, jaya juga dapatkan 2 gol untuk menyambungkan kedudukan. Sementara pasukan Maksak Sabah diarah untuk dikerah untuk bertahan sepanjang fasa kedua ini berlangsung. Terus ada satu serangan oleh Maksak Sabah. Bola masih hidup. Terus clearance kurang tajam sebenarnya. Dapat kembali oleh main 14 Maksak Perak ini. Itu dia satu gerakan bijak daripada gol! Terus Gol! Gol daripada Pemain Maksak, berjersey nombor 4, main veteran untuk Maksak Perak. Sungguh Khairul pengalaman. Mazli bin Bahrudin. Itu betul dia. apa orang cakap, comeback Israel untuk pasukan Maksak Perak. Comeback Israel. Siapa menjangkakan? Mula daripada gerakan ini, Asrul Khairi Sukri mencari Khairul Mazli Bahrudin untuk
Satu sepakan direct sebenarnya ke arah penjaga gol pasukan Maksak Sabah. Namun ada rebound terlepas. Laju Sebenarnya sepakan daripada beliau. Mungkin kesilapan daripada penjaga gol. Ya betul. Yang mana saya rasa bola dapat diselamatkan sebenarnya. Tapi itulah, bola itu bulat, kita tidak dapat menjangkakan. Ya walaupun Maksak Perak ketinggalan dengan 2 gol kosong. Tapi seperti rakan pengulas katakan tadi, comeback is real. Dan sebenarnya kita tidak menjangkakan bahawa Maksak Perak dapat kembali bangkit dengan keputusan 3-2. Tapi walau bagaimanapun masih ada masa lagi untuk Maksak Sabah mencari mata penyamaan. Terus pasukan Maksak Perak masih lagi mengasak-ngasak pasukan kubu pertahanan pasukan Maksak Sabah dengan tambahan masa 4 minit diangkat oleh pegawai nombor 4 seperti tadi. Masih banyak lagi magic-magic yang belum keluar dalam perlawanan ini. Sama-sama kita saksikan. Sementara itu, keputusan semasa bagi perlawanan di antara Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mendahului dengan 2 gol kosong. Jadi sementara di suka menanti, Maksak Perak mendahului dengan 3/2 gol. Yang mana jika sekiranya keputusan semasa dikekalkan, Maksak Perak akan melangkah ke peringkat yang seterusnya. Jadi itu dia sekali lagi serangan. Tidak dibenarkan. Sudah pun berada dalam posisi offside. Sementara itu ada pertukaran dilakukan oleh kem Maksak Sabah. 14 dikeluarkan Eric Jason Justin Mindong untuk Juwin bin Joseph jersey 13 masuk. Pertukaran pemain-pemain veteran untuk pasukan Maksak Sabah sebenarnya. Baki lebih kurang 2 minit lagi masa perlawanan. Dengan keputusan begini, pasukan Maksak Perak hampir pasti lolos melepasi peringkat kumpulan. Kapten Maksak Sabah gagal melepasi main itu. Terus Musliadi Amdas lepas bola dicuri oleh pasukan Maksak Perak. Terus mencari main di hadapan, lepas. Itu dia, tidak offside daripada pemain nombor 23, penjaga gol, penjaring gol. Tidak berjaya melepasi. Apa sudah jadi. Terus Muhammad Amirul Izzuan bin Muhammad Baki melakukan percubaan kaki kiri. Mudah saja kali ini untuk Usman Ba'alun nangkap terus bola. Dia berjaya dilarikan oleh pemain daripada Maksak Sabah. Dia mencari siapa? Tiada siapa di sana. Ya betul lah. Tiada kelibat jersey putih di dalam kotak penalti untuk membantu gerakan ataupun menyempurnakan, menyudahkan gerakan yang cuba dibuat oleh winger kiri sebelah sana. Itu dia sekali lagi daripada pemain lincah ini, pemain nombor jersey 10, Rizwan Kamal Zaman terus mencari Asrul Khairi Sukri. Ada support lagi di belakang oleh Amirul Izzuan Baki. Perak. Sayang, sibuk kali sayang. Sekali lagi beliau tertangkap offside. Pertukaran oleh Maksak Perak. Pertukaran veteran sebenarnya. Khairul Mazli bin Baharudin dikeluarkan. Masukkan Johardi Tajul Arifin semula. Dan masa berbaki
kurang daripada 10 saat saja lagi. Dan mungkinkah ada serangan, mungkin ini adalah serangan yang terakhir daripada Maksat Sabah. Dia angkat terus mencari striker mereka, namun telah ditamatkan oleh pengadil perlawanan. Dan keputusan semasa, Masak Perak 3, Maksat Sabah 2. Jadi secara automatiknya Masak Perak berjaya melepasi peringkat kumpulan dan melangkah ke peringkat suku akhir. Nak diucapkan 3 mata mutlak milik pasukan Maksat Perak. Sungguh sengit perlawanan ini, mula ditinggalkan 2-0. Kemudian comeback itu memang realiti. Tahniah ucapkan kepada pasukan Perak. Dan juga terima kasih kepada semua yang terlibat dalam Maksat Sabah. Satu perlawanan yang menarik sebenarnya. Kita tak menyangkakan yang Maksat Perak akan comeback daripada ketinggalan 2-0. Yang mana kalau kita dapat lihat, mungkin kita dapat lihat sebentar saja nanti replay yang menunjukkan gol-gol hasil daripada percubaan daripada Maksat Perak dan juga Maksat Sabah, yang mana gol-gol Maksat Sabah sebenarnya dapat dielakkan kalau penjaga gol itu lebih cekap. Tapi walau bagaimanapun mereka berjaya bangkit, dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada Maksat Perak yang berjaya untuk mendapatkan 3 gol. Ini dia gol yang pertama daripada Maksat Sabah. Minit ke-6 ya ni, dari pemain jersey 6 di minit ke-6. Betul. Dan terus gol kedua di minit ke-9 melalui pemain jersey 9 Maksat Sabah. Dan kami akan hidangkan dengan gol-gol Perak pula. Jangan ke mana-mana. Selepas ini perlawanan di Padang A, Padang Suku Menanti. Perlawanan panas di antara pasukan tuan rumah Maksat Kedah bakal menerima kunjungan Maksat Kuala Lumpur. Bermula jam 9.30. Dan ke mana? Kami akan kembali selepas ini.